3. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada semua, abang-abang dan kakak-kakak semua. Cikgu mute awak sekejap Firas. Jadi sebelum kita mulakan kelas, kita akan mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazain rahmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, Said, Faik. Suara jelas. Okey. Kita akan sambung kita punya, bukan movie lah, kita panggil tayangan lah. Tayangan pada minggu lepas, iaitu kita dah mendalami di mana Nabi Muhammad daripada dia diberi wahyu di Gua Hira. Selepas itu baginda dakwah secara tersembunyi, dan selepas itu baginda berdakwah secara terang-terangan. Seterusnya dapat banyak tentangan, kebanyakan golongan hamba yang masuk Islam dan golongan fakir miskin yang tidak ada kuasa selalu diseksa dan dilayan dengan sangat buruk lah Kak ya. Terpaksa berlakulah hijrah pertama, hijrah ke Habsyah, jumpakan Raja Najasyi. Semua ingat kan? Raja Najasyi, raja yang baik, yang adil. Walaupun pembesar Quraisy cuba mau ambil sedorang balik dan mau seksa sedorang balik, sidak pemberontak lah apalah. Tapi mereka telah wakil umat Islam di Habsyah waktu itu memberikan jawapan yang bagus. Yang pada sidak tu cumalah mau beribadah, cumanya mau kebebasan memeluk agama Islam lah. Memeluk agama selain daripada orang lain. Memeluk agama yang selain daripada apa yang orang cenderungi pada pemerintah pada waktu ya. Hanya Raja Najasyi, kerajaan yang pertama, memberi layanan yang baik kepada umat Islam, kepada agama yang bukan agama baru sebenarnya. Agama ni dah lama dah daripada Nabi Adam lagi. Sebab itulah Raja Najasyi nya terima dengan Islamnya pada kita orang tu percaya dengan syurga neraka. Kita orang tu percaya dengan adanya Tuhan. Adanya samalah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab. Kita tu daripada sumber seperti daripada satu sumber yang sama, cuma terpisah. Ada si ingat cahaya matahari yang terpisah oleh siling dua. Ingat kan dia punya kata-kata tu. Okey. Selepas beberapa umat Islam yang berjaya pindah ke Habsyah, apa yang berlaku dengan umat Islam yang masih berada di Mekah, apa yang berlaku adalah sidak orang tu di pulau. Apa orang panggil pulau ni, mereka buat satu perjanjian, kita tidak akan berjual beli, tidak akan berkahwin dan tidak akan berurus niaga dengan semua orang Islam ataupun kaum Quraisy pun tidak termasuk. Beberapa lah. Semua orang yang menyokong Islam pada waktu itu. Jadi saya beli roti, makanan ruji mereka di Mekah pada waktu ya. Macam kita sepak beli nasi di Malaysia lah. Ya. Okey, cikgu mute sekejap minta maaf. Okey. Cikgu sambung. Jadi apabila mereka di pulau, sepak beli makanan, kaya mau keluar daripada Mekah pun sidorang dihalang oleh para askar ya nak. Jadi mereka akan mati kebuluran lah. Jadi mereka berpindah daripada rumah, daripada kota pergi ke hilir bukit. Dekat sial lah mereka menahan kelaparan, masing-masing berkongsi makanan sampai Rasulullah sendiri dah lama dah asyik makan, sampainya terpaksa ikat perut dan sebagainya. Okey, jadi kita akan sambung apa yang berlaku sebab pada minggu lepas video kita sangat tersangkut-sangkut kan. Tidak clear. Cikgu harap minggu ini okey sahaja. Kita mulakan daripada sini ya.
Sampai habis. Tahu, tapi kita akan cuba mendalami daripada sudut sini. Tu sini. Allah Akbar. Memang wafat kita panggil dengan perkataan yang sedikit dengan lebih panggil lebih sopan lah, wafat. Pada waktu ini mereka semua berpindah di hilir bukit kerana di pulau lah, dan semuanya dalam keadaan kelaparan. Ada sesuatu kejadian yang berlaku. Kenapa mereka semua bersetuju untuk tidak berjual beli dengan umat Islam, dan bagaimana pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar Mekah, mereka membuat satu perjanjian. Perjanjian tu hanya berbentuk seperti kertas, ditandatangani oleh semua penduduk Mekah dan ditampal pada dinding Kaabah kalau tak silap cikgu, ataupun dan apa yang berlaku, apa yang membuatkan permulawan ini dihentikan. Jom kita saksikan sekali lagi. Jadi apa yang berlaku adalah perjanjian pemulawan telah pun dihentikan secara automatik lah, sebab kontrak ataupun perjanjian yang telah ditandatangani yang digantung pada dinding Kaabah tersebut telah pun dimakan oleh anak-anak. Inilah kuasa Allah untuk
membantu umat Islam. Tapi berapa lama tidak dah di pulau? 3 tahun ataupun lebih. Wallahu alam. Sangat-sangat lama tempoh tersebut. Contohlah kita kena makan 30% daripada makanan yang kamu biasa makan dalam masa sehari, tapi dalam masa 3 tahun, ya. Ada nya asyik bunuhnya just makan kertas je aja. Okey? Mhm. Kami asyik dengar gila. Kami asyik faham gila soalan, tapi kita akan kita boleh tanya balik di akhir kelas, boleh? Okey, kita sambung video dahulu. Kita sambung tayangan kita dahulu. Okey, jadi selepas pemulauan tu habis, kalau boleh kita tulislah soalan yang kita tanya tadi supaya cikgu lebih senang faham. Okey, salah satu daripada peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Rasulullah SAW adalah kematian Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah yang ni, dan juga kematian pakciknya tadi. Walaupun uh, beliau tidak meninggal dalam Islam, beliau banyak membantu Islam lah waktu pemulauan, yang menyokong orang Islam. Khadijah sendiri, isteri Nabi, seorang yang kaya. Kita dah pernah tengoknya punya sejarah, orang business woman, seorang yang usahawan yang berjaya, sangat kaya, dan kahwin dengan Nabi disebabkan kejujuran, akhlak yang baik Nabi dan kecekapannya dalam berniaga. Pada pemulauan umat Islam, Khadijah telah menggunakan segala kekayaannya untuk memberi makan semua umat Islam pada waktu ya. Sampailah 3 tahun habis kekayaannya. Itulah. Jadi apa yang berlaku pada tahun kesedihan adalah kematian isterinya Khadijah dan pak ciknya Abu Talib, Abdul Muttalib. Abu Talib ke Abdul Muttalib? Okey, jom. Okey, ini pakcik dia. Antara pembesar Mekah, antara pemimpin Mekah. Pakcik dia yang sentiasa membantu dia walaupun si masuk Islam, Abu Talib, nya dah nak mati dah time tu. Okey, jom tengok.
Okey, jadi seperti yang mana yang kamu tahu, pada waktu kematian Abu Talib, tentangan, seksaan dan juga layanan yang buruk berlaku dengan lebih keras, lebih kerap dan lebih teruk lagi pada selepas kematian Abu Talib. Kerana Abu Talib, pakcik Nabi, banyak menyokong Nabi dan yang menahan pembesar-pembesar lain ini daripada memberikan perkara buruk apa tadi kepada umat Islam, contohnya pembunuhan dan sebagainya. Tapi selepas ketiadaan pakcik Nabi, pembesar-pembesar ni semuanya orang yang teruk kan, orang yang benci kepada Islam. Jadi mereka bercadang untuk bunuh Nabi Muhammad terutamanya. Dan disebabkan perkara ini, Allah telah memerintahkan, memberi arahan untuk berhijrah ke Yathrib. Yathrib nama lama, nama baru Madinah Al-Munawwarah yang telah diberikan oleh Nabi sendiri. Okey, jom kita sambung.
Sebagaimana yang kamu nampak, betapa Islam sangat menekankan kepentingan ilmu. Antaranya yang paling penting adalah ilmu membaca, kerana dengan pandainya membaca, kamu boleh menerokai segala alam-alam, segala dimensi, segala ilmu-ilmu yang telah tertulis di luar sana. Dengan keupayaan usaha kamu dan juga dengan menggunakan akal kamu, kamu boleh mencari ilmu yang baik dan ilmu yang buruk. Okey. Sikit lagi dan kita akan teruskan dengan kuis, boleh?
Okey, jadi dalam video tersebut, setelah peristiwa hijrah berlaku dengan jayanya, maka terbinalah kota Madinah Al-Munawwarah yang dipimpin oleh Nabi. Antara piagam Madinah, iaitu piagam ni macam undang-undang negara lah, yang paling tinggi dan tidak boleh diubah. Antaranya adalah Nabi Muhammad dilantik sebagai pemimpin kota Madinah. Yang kedua, penduduk di dalam pada waktu itu di Madinah, di Yathrib yakni, bukannya ada orang Islam sahaja, ada ramai kaum-kaum yang lain. Contohnya adalah kaum Yahudi, kaum Yahudi yang daripada 3 kaum Kainuqa dan sebagainya. Ada ramai lagi yang bukan Islam. Jadi antara piagam, penduduk Madinah bebas memeluk agama. Siapa yang nak masuk Islam boleh masuk Islam. Siapa yang masih bersama agama lama, agama mereka boleh bebas memeluk agama. Dan mereka juga akan diberi perlindungan. Walaupun kamu Yahudi, tapi kamu di bawah pimpinan Nabi Muhammad yang berada di Madinah. Jadi kamu akan dipertahankan oleh Nabi. Selagi mana kamu tidak melakukan kesalahan. Contohnya apa yang berlaku, ada satu kaum Yahudi tu yang cuba nak bunuh Nabi. Apa yang berlaku disebabkan sangat teruk sebabnya nak cuba bunuh pemimpin. Jadi kaum mereka telah diusir keluar dan sebagainya. Macam-macam lah pengkhianatan yang berlaku. Yang itu nanti kita tengok pada waktu yang akan datang. Jadi cikgu dah pause pada waktu di mana mereka akan berlakunya perang Badar, yang di mana mereka akan cuba merampas kembali harta-harta mereka yang daripada Mekah ya. Kalau tidak, mereka akan menghadapi kebeluran ataupun sedikit tenat dari segi ekonomi kepada penduduk Mekah. Jadi kita akan hentikan video di sini. Kita akan sama-sama membuat quiz. Sekejap cikgu akan siapkan. Cikgu save. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan cuba buat kejap cikgu akan share link kepada kamu kuis sirah part 3. Ada 12 soalan. Cikgu akan share banyak 12 sikit je. Kita ada 15 minit, jadi cikgu perlu kamu masuk dengan cepat, okey? Okey, semua boleh buka mic. Minta maaf cikgu suruh tutup tadi sebab takut-takut saudara kita yang lain, sahabat kita yang lain yang ada mengalami. Boleh. Kalau sekitar kamu tak bising sangat, tak apalah. Boleh. Okey, masuk kuisis. Afia, kami rasa kami kena tutup kita punya mikrofon lah, Afia. Sebab ada bunyi elektrik. Kelak ya. Kami mute kita. Okey, cikgu tunggu. Ada Mariza dah masuk, Clara dah masuk, Said Faik. Jadi hari ini okey, Firas dah masuk, Muhammad Imam Muazzin, Said Faik. Cikgu akan share di skrin kepada sesiapa yang menghadapi kesukaran untuk masuk. Boleh tengok saja. Tapi kalau lebih bagus untuk kamu masuklah. Putri Fakihah dah masuk, Awang Irsyad Al-Faizin, Kaulah Murni Iman, Firash Darwish. Sila. Okey, boleh. Senang saja. Semuanya berdasarkan video yang kamu tengok tadi dan semuanya berdasarkan apa yang cikgu dah jelaskan. Jadi kalau kamu fokus betul-betul, insya-Allah bolehlah dapat above than 50 marks. Boleh dapat lebih daripada 50, 70 ataupun mungkin 100 markah. Okey. Jadi kita tunggu beberapa kemasukan sahabat kita yang lain. Dahlah si susah pun. Kami rasa ramai kot yang boleh dapat 100. 2, 3. Okey. Oh, namanya Husna. Okey, semua dah bersedia? Kita akan mulakan dalam kiraan. Yoris dah masuk.
Ya dah masuk kan belum Yusuf? Yusuf dah. Siapa lagi yang putri? Okey, Mariza dah. Okey, dah. Okey. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jom kita mulakan. Bagaimanakah permulawan penduduk Mekah terhadap umat Islam terhadap umat Islam? Cikgu tu lupa letak. Terhadap umat Islam. Okey. Cikgu rasa kamu masih ingat. Bagaimanakah permulawan penduduk Mekah terhadap umat Islam dihentikan? Nyakah nyasik berjual beli nak sampai sidak kelaparan dan sebagainya. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Yusuf tekan Yusuf. Putri Fakihah tekan jawapan. Awang Irsyad. 3, 2, 1. Tekan jawapan. Okey, bagus. Soalan yang kedua. Jawapannya adalah anai-anai telah makan perjanjian tersebut. Okey, seterusnya. Salah umat Islam memerangi. Umat Islam dia takkan perang selagi mana keadaan mendesak. Ada dalam video tadi. Semuanya telah dimakan oleh anak-anak kecuali bahagian atas surat tersebut yang bermula dengan Bismi something. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Jom. Betul dengan nama Tuhan, dengan nama. Seterusnya mereka dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Tekan Yuris, tekan. Okey, jom. Okey. Susunan jawapan kamu lain-lain Ada yang jawapannya dekat nombor 3, ada jawapan nombor 2. Nya berpusing-pusing. Nya berterabur. Okey, selepas kematian Abu Talib, penentangan terhadap umat Islam semakin keras. Apakah arahan Allah kepada umat Islam? Okay. Bunyi apa ya? Saya baik kami tutup mikrofon kita sebab bunyi macam ada orang ada. Okey, jawab. Dalam kiraan 3, 2, Firash, Putri Fakihah, Awang Irsyad. 3, 2, 1. Okey, bagus. Dah jawab. Okey, Shan. Jawapannya adalah berhijrah ke Yathrib. Bukan ke Habsyah.
kerana berhijrah ke Habsyah tu sebelum kematian Abu Talib. Hijrah ke Habsyah tu selepas berlakunya ke syahidnya Sumayyah. Waktu ia memang dah mula dah seksaan terhadap golongan fakir miskin dan juga golongan hamba. Antara cara dakwah Nabi adalah hantar mesej dakwah menggunakan WhatsApp. Nabi berdakwah kepada semua pengunjung yang datang ke Mekah. Nabi menghantar burung berbati untuk menyampaikan mesej itu. Okey, sila jawab. Cikgu rasa senang ni. Mestilah jawapannya WhatsApp kan? Okey, Firash, Berry. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Ada si orang jawab WhatsApp tak? Nasib baik tak ada orang pilih. Nasib baik, kalau tak cikgu cubit dia. Okey, seterusnya. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Senang. Okey, tapi pembunuhnya siapa? Pembunuhnya adalah dikumpulkan setiap lelaki daripada setiap kaum supaya kaum tu ajak bunuh, kaum lain akan berdendam. Jadi semua kaum berkumpul bunuh ramai-ramai. Jadi terlupa hari perancangan jahat mereka. Jangan lupa hari tu kan hari esok. Ataupun yang kedua, sakit perut dan terpaksa ketandas. Ataupun yang ketiga, tertidur dengan kuasa Allah. Dalam kiraan 3, 2, 1. Terusnya. Wow, so ramai yang betul tertidur Tunggu si keluar. Tunggu lalu tertidur. Ini peristiwa yang berlaku apabila mereka cuba berhijrah. Mereka sedang berhijrah ke Yathrib. Yang ini tak ada dalam video. Cikgu rasa kamu kena saya dalam video jadi. Tapi kita dah pernah jawab soalan ni. Kita pernah jawab pada minggu-minggu lepas. Khadijah isteri beliau. Pelik kan kenapa ada nama Khadijah. Padahal Khadijah pada waktu itu telah pun meninggal dunia. Telah wafat. Bersama pakciknya. Kewafatan yang berlaku okey, jawapannya adalah 3, 2, 1. Asma binti Abu Bakar. Anak kepada Abu Bakar yang tolong hantar makanan. Terusnya. Okey, pilih jawapan yang paling sesuai. Ada dalam tayangan.
Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Pilih jawapan. Yusuf, pilih jawapan kita. 3, 2, 1. Tadi Yusuf dalam kereta, mungkin Yasik sempat ke? Okey. Seterusnya, okey, orang yang datang Mujahid. Nya daripada Mekah pergi ke Yathrib, ke Madinah. Apa gelaran? Orang yang berhijrah dipanggil dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Jawapannya adalah muhajirin. Sebab ingat mereka yang berhijrah, jadi namanya muhajirin. Okey, soalan yang ke-11, soalan kedua terakhir. Okey, gelaran yang diberikan kepada penduduk Yathrib Madinah yang membantu penduduk Islam Mekah yang datang tadi. Jadi muhajirin salah lah, muhajirin, sebab kita dah pilih jawapan muhajirin tadi kan. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, Ansar bukan musyrikin. Penduduk Yathrib Madinah yang membantu umat Islam bantu umat Islam. Jadi mereka ini dipanggil Ansar. Musyrikin ni orang yang mensyirikkan Allah, orang yang menyekutukan, jadi salah musyrikin. Soalan yang terakhir. Pilih dua jawapan betul. Pilih dua jawapan yang kamu rasa betul. Boleh pilih lebih daripada satu. Okey, cikgu tolong bacakan. Nabi Muhammad dilantik sebagai pemimpin kota Mekah. Ada tak dalam piagam perjanjian piagam Madinah? Penduduk Madinah bebas memeluk agama mereka. Kaum Yahudi tidak akan dipertahankan. Okey. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pilih dua jawapan pilih dua jawapan. Okey, jadi jawapannya adalah memang kami dah padas pilih RM2. Jadi jawapan yang betul ada dua, iaitu Nabi Muhammad dilantik sebagai pemimpin. Yang kedua, penduduk Madinah bebas memeluk agama yang mereka mahu. Tapi kenapa yang ketiga ni salah? Kaum Yahudi tidak akan dipertahankan. Salah pada waktu Nabi Muhammad jadi pemimpin, kaum Yahudi pun dipertahankan. Hak-hak mereka pun dijaga. Cuma mereka yang melakukan pemberontakan ataupun cuba nak bunuh Nabi, mereka itulah yang akan diusir keluar. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Jom kita tengok markah sikit. Okey.
Okay, yang tulis nombor 1.3 Ustaz, tapi kita nak tengok markah. Mungkin ada markah yang sama di antara kamu. Jadi nombor 1 Clar, 91 markah. Masya Allah. Dan nombor 2 Muhammad Berry, 83 markah. Nombor 3 Muhammad Iman Muazzin, 75, sangat tinggi. Ya, nombor 4 ada ramai, ada 5. Mariza, Said Faik Khaulah, Putri Fakihah Kamilah Yusuf, dapat 66 markah. Nombor 5 Awang Isyak Faizin. Nombor 6 Firash. Nombor 6 Popol and Kupa. Ada nombor 6 ada 3 orang, Firash, Popol Kupa dan juga Murni Iman. Nombor 7 Husna. Nombor 8 Yoris. Tahniah semua, markah yang baik, markah yang baik. Itu nanti kita akan berlatih lagi lah. Kalau salah, tak apa, kita belajar dari kesilapan. Yang penting ilmu, bukannya markah. Okey, jadi itu sahaja semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye semua.